Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus menonton Ruang Bicara edisi hari ini bersama-sama saya, Husanda Ziana Nasir, dan sepanjang 30 minit kita bersiaran untuk hari ini. Kita nak bincangkan berkaitan dengan isu global, berkaitan dengan Israel dan juga Gaza, kemusnahan dan tindakan kejam Zionis Israel yang tak habis-habis berterusan terus menyerang semenanjung Gaza itu sendiri memberikan satu impak cukup besar kepada kita sendiri, rakyat Malaysia, seluruh dunia merasai dari segi kekejaman, sikap tidak berkemanusiaan. Disebut juga sebelum ini berkaitan dengan adab, seolah-olah mereka ini tiada adab sehingga mereka sanggup melakukan hukuman tindakan sekejam itu kepada penduduk Palestin. Dan hari ini kita nak bincangkan topik #FreePalestine, perjuangan sejagat. Kita akan bersama-sama Cik Eng Chor Eng Jessie yang merupakan Exco Majlis Belia Malaysia, juga merupakan Exco Persatuan Belia Ziang Lian Malaysia. Melalui talian ketika ini kita terus bersama-sama Cik Jessie. Hello Cik Jessie. Halo. Ya, salam sejahtera, salam menggerak belia. Salam sejahtera. Baik Cik Jessie, kita melihat dari sudut penindasan ke atas rakyat Palestin, tak hanya menuntut perpaduan orang Islam, sebaliknya membabitkan perjuangan sejagat, kita boleh sifatkan di sini. Apa pendirian Cik Jessie dalam hal sebegini? Okey, jadi jika kita lihat penindasan ke rakyat Palestin ini menjadi isu utama di sini adalah berkenaan dengan nyawa, kemanusiaan, kebebasan yang menjadi taruhan. Jadi ini mengancam hak asasi manusia dan terang-terang salah di sisi undang-undang dunia. Jadi jika kita lihat semula daripada konteks apa itu hak asasi manusia, daripada saya ialah satu set prinsip ataupun piawaian yang untuk menjadikan kehidupan manusia sebagai satu keperluan hidup supaya dapat dipenuhi secara bermaruah dan juga bebas daripada sebarang bentuk ancaman. Okey, jadi jika kita lihat kembali kepada sejarah gerakan hak asasi manusia, dia merupakan satu dalam revolusi Perancis yang amat terkenal ya. Apa itu hak asasi manusia? Ya, dia lebih berkisarkan kepada kebebasan, kesamarataan dan juga persaudaraan. Dan panjang revolusi hak asasi manusia kita tengok kepada generasi ketiga. Okey, iaitu dia spektrum hak yang luas melangkaui hak sivil dan sosial yang memperjuangkan isu seperti hak untuk aman, hak untuk persekitaran yang seimbang dari segi ekologi, hak untuk membantu kemanusiaan dan juga merangkumi hak untuk sesuatu bangsa menentukan nasib sendiri. Jadi sepatutnya dia tidaklah hanya menuntut kepada perpaduan orang Islam. Bila kita lihat di media-media sosial, kita akan selalu nampak ayat yang agak viral pada ketika ini, iaitu you don't have to be a Muslim to support Palestine, you just have to be a human. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku di Palestin juga menidakkan hak asasi mereka, Cik Jessie, justru apakah tindakan segera, tindakan yang lebih drastik yang sepatutnya digerakkan ketika ini? Tindakan segera. Jadi jika kita lihat sekarang Palestin, dia memerlukan tindakan dunia agar kekejapan terhadap mereka dapat dihentikan dengan segera. Mereka bukannya perlukan simpati daripada mana-mana pihak. Jadi kita tahu bahawa pertubuhan dunia seperti United Nations, PBB, negara-negara berkecuali NAM dan OIC, mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Palestin dalam isu-isu ini. Seperti kita tahu, apa itu tujuan penubuhan PBB, United Nations, adalah untuk mengurangkan persengketaan politik, kurangkan peperangan secara terbuka, membantu negara yang dijajah untuk mendapat kemerdekaan dan juga memberikan bantuan perlindungan kepada mangsa perangan di seluruh negara. Dan sama juga seperti NAM, negara-negara berkecuali yang cuba membantu. Fungsi mereka adalah untuk menyelesaikan segala pertikahan antara bangsa dengan secara aman, dengan mengadakan rundingan dan bukannya segala keganasan. Manakala OIC pula, iaitu organisasi Islamik ni, kerana Malaysia, Brunei, Indonesia kita tahu adalah
negara-negara di bawah OIC. Jadi seperti Malaysia, di sini mungkin kita boleh memberi bantuan kepada negara-negara Islam seperti bantuan perubatan, keuangan, ekonomi dan sebagainya. Dan berbekalkan tema belia yang bertindak demi kebenaran dan keadilan, apakah seruan MBM dan Persatuan Belia Ziang Lian Malaysia sendiri agar anak muda negara ini dapat menyumbang sesuatu untuk rakyat Palestin? Apa peranan belia? Jadi jika kita lihat kembali sekarang itulah di media sosial yang kita isu Israel Koya, Ops Bedil dan sebagainya. Di media sosial dia bukan satu platform yang saya anggap rasional untuk kita bersuara. Mungkin kita boleh bersuara dengan cara how do we educate our nation tentang kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, tetapi bukan dengan hashtag atau seperti ini. Jadi jika saya sebagai seorang belia mungkin suka untuk saya tegaskan dekat sini adalah boleh kita sebagai anak muda, mungkin kita boleh bantu untuk mengumpulkan dana-dana melalui sumbangan tabung-tabung khas dan sebagainya. Dan juga jika dibenarkan, ya mungkin dalam masa terdekat ini mungkin tidak, tetapi seperti yang kita tahu bahawa sejak penubuhan United Nations Interim Force di Lebanon, iaitu pasukan tentera sementara PBB, jadi Malaysia ada menghantar sejumlah tentera daripada golongan belia untuk ke sana bagi membantu mengekang ataupun menangani isu-isu seperti ini. Kalau tadi Cik Jessie ada menyebut berkaitan dengan serangan siber Israel Koyak dan penggunaan #Ops Bedil ke atas pangkalan data dan akaun media sosial Israel. Sebelum ini, itu merupakan antara solidariti yang ditunjukkan oleh tentera siber Malaysia yang dipercayai rata-ratanya adalah belia. Jadi bagaimana Cik Jessie melihat perkembangan begini, tindakan sebegini mampu untuk membantu dan juga menyuarakan rasa ketidakpuasan hati kita terhadap kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel? Jadi dalam ini mungkin kita boleh perjuangkan isu kemanusiaan, menyampaikan mesej advokasi, iaitu bukan dengan melalui keganasan. Penggunaan media baru untuk meningkatkan kesedaran mungkin perlu siaran-siaran televisyen yang terkenal untuk memberikan satu laporan ataupun liputan keadaan sebenar yang berlaku di sana, dan bukannya hanya dengan kabar-kabar angin yang tular. Jadi sebagai belia seharusnya kita tahu arif untuk filter mesej seperti ini. Cik Jessie, dan juga mungkin boleh ada sedikit perkongsian kepada belia-belia yang pernah berada di sana, untuk menceritakan, memberi satu gambaran situasi sebenar yang menimpa nasib rakyat-rakyat di Palestin. Baik, dan kalau kita lihat pendirian Malaysia sendiri sememangnya menyokong penuh dan kekal bersama Palestin, dan akibatnya kita kini berjaga-jaga dan kita juga berhadapan dengan serangan berbentuk siber. Sejauh mana Malaysia berada di landasan yang boleh dikatakan sebagai tepat dalam kita memperjuangkan nasib Palestin ni? Apa lagi bentuk tekanan yang boleh kita ambil? Daripada bentuk tekanan yang boleh kita ambil, seperti sebentar tadi saya ada menyebut berkenaan dengan penubuhan United Nations Interim Force in Lebanon, iaitu pasukan tentera sementara PBB di Lebanon. Jadi kita tahu apa itu peranan PBB, dan mengapa mereka tubuhkan Majlis Keselamatan PBB adalah untuk kita memberi bantuan secara politik, ekonomi dan sebagainya kepada mereka secara indirectly, iaitu kita tidak pergi di bawah payung Malaysia, tetapi kita membantu mereka di bawah payung PBB, United Nations.
Ya, itu dia dari segi apa yang kita boleh berikan tekanan dalam isu yang sedang dibincangkan sekarang ini. Nilai sejagat dalam sambutan Hari Wesak seperti keharmonian itu sendiri, ya, Cik Jessie, wajar untuk dihayati oleh semua, lebih-lebih lagi kita yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Peranan anak muda ataupun belia untuk terus menjaga kemakmuran ini. Apa peranan untuk kita terus jaga negara kita juga, kemakmuran negara kita? Okey, juga bila kita sebut berkenaan dengan kemakmuran, keharmonian negara, kita perlu bersyukur. Yang pertama adalah kita adalah negara yang multiracial. Yeah. Okey, kita kaya dengan budaya, kita bebas menganuti agama masing-masing. Okay? Walaupun berbeza dari segi tafsiran tentang Tuhan, cara sembahyang ataupun ritual-ritual yang berkaitan, okay? Namun masih banyak persamaan sebenarnya dalam nilai-nilai kehidupan yang kita amalkan, sepertinya keamanan, keharmonian dan juga perpaduan ini sebenarnya boleh dicapai bersama. Okay? Dan yang penting adalah kita bagaimana kita menghayati, okay, dan memahami nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita, seperti bagaimana kita mengamalkan kesederhanaan, tidak bersikap terlalu agresif ataupun submisif, penggunaan media sosial secara berhemah, kata-kata kita yang kita lontarkan, yang mungkin akan mencetus kepada perbalahan. Dan juga mendukung konsep kedudukan sama adil dan sama rata, menggalakkan lawatan, ataupun program pertukaran untuk memupuk perasaan simpati, empati dan sebagainya. Okey, terima kasih Cik Jessie atas pandangan berkenaan. Okey, terima kasih juga kepada anda yang terus menonton Ruang Bicara ketika ini. Kita baru saja bersama-sama Cik Eng Chor Eng Jessie, merupakan Exco Majlis Belia Malaysia, juga Exco Persatuan Belia Ziang Lian Malaysia. Kembali seketika nanti. Ya, kembali bersama-sama saya Ziana Nasir untuk ruang bicara kita bincangkan topik iaitu #FreePalestine, perjuangan sejagat. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama Presiden Majlis Belia Hindu Malaysia. Kita ada Encik Arun Kumar Cenggoden di talian ketika ini. Hello Cik Arun Kumar. Ya. Okey, baik Cik Arun, kalau kita lihat dari segi penindasan ke atas rakyat Palestin tidak hanya menuntut dari segi perpaduan orang Islam semata-mata, sebaliknya membabitkan perjuangan yang sejagat, perjuangan semua pihak, semua orang. Jadi apa pandangan Encik Arun berkaitan dengan hal ini? Ya, memang betul. Pasal apa? Konflik Israel Palestin ini merupakan satu pertikaian yang masih berlangsung antara Israel dan orang Palestin sejak tahun 1948. Konflik ini merupakan sebahagian daripada konflik Arab Israel yang lebih besar. Pada dasarnya, konflik ini merupakan pertikaian antara dua kumpulan mengenai tuntutan kawasan tanah yang sama. Banyak percubaan telah dibuat untuk membantu mencipta sebuah penyelesaian dua negara yang melibatkan penciptaan sebuah negara Palestin merdeka di samping Israel. Tetapi sehingga kini isu ini tidak dapat satu penyelesaian yang tepat. Okey, dan satu lagi berkaitan dengan isu ini kan, Gaza, Israel, isu yang menimpa negara di Asia Barat itu juga lebih cenderung kepada soal ketidakadilan, dari sudut krisis kemanusiaan juga turut kita sentuh berkaitan dengan isu ini. Bagaimana kita nak jadikan tanggungjawab berkenaan untuk jaga keamanan, untuk memastikan dari segi keadilan ditegakkan, wajar untuk dipikul oleh semua pihak merentasi segenap kepercayaan agama? Kalau kita tengok isu ni ialah melibatkan politik dunia. Orang yang patut, pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian isu ni ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka yang patut mengambil iktibar untuk menyelesaikan isu yang sekian lama tidak diselesaikan ini. Tetapi dalam krisis sekarang ini, ramai negara yang tidak menyebelahi kedua-dua pihak dan menyuruh menyelesaikan sendiri perselingkahan mereka. Ini yang menjadi persoalan. Pertikaian ini bertambah buruk apabila terdapat beberapa kuasa barat yang masuk campur, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Konflik antara dua pihak ini melibatkan kuasa ataupun respons secara langsung atau tidak langsung daripada antarabangsa
khususnya negara kuasa veto seperti Amerika Syarikat, Rusia dan negara-negara lain. Pelibatan kuasa-kuasa barat sebenarnya mempunyai pelbagai pihak yang tersembunyi. Malahan mereka boleh diibaratkan ada udang di sebalik batu kerana mempunyai motif dan maklumat sendiri. So, ini yang menjadi isu persoalan. Kalau dia Presiden Amerika Syarikat, dia kata untuk menyelesaikan. Tapi dia juga di sebalik sana, dia hanya membuat perjanjian untuk mentandatangani untuk perang senjata kepada negara Israel. So that means, kita kena tahu kenapa salah satu tangan dia kata dia nak buat penyelesaian. Tapi sebelah sana pula dia menjual senjata. So itu yang menjadi konflik kepada negara-negara lain. Kenapa bangsa-bangsa bersatu tidak mengambil iktibar dalam isu ni? Pasal kita semua negara-negara yang di dunia ni duduk dalam Persatuan Pertubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk dalam satu penyelesaian yang secara aman dan damai. Tetapi ramai negara-negara mengelak daripada dalam menyelesaikan isu Israel Palestin ini. Itu yang menjadi persoalan kepada kita. Kenapa mereka mengelak daripada isu ini untuk jadikan penyelesaian? Ya, itu menjadi satu persoalan dan tanda tanya juga. Kalau kita melihat kepada belia kita, belia Malaysia, bagaimana kita boleh tunjukkan cara sokongan, solidariti dan perpaduan belia Malaysia untuk Palestin? Dari pandangan saya, ramai yang belia di Malaysia ni tidak tahu ataupun ingin tahu tentang sejarah permasalahan yang berlaku di tanah Arab Israel Palestin ni sejak 1948 dan sebelumnya, sejarah asal usul. Itu satu yang benda yang patut mereka belajari. Satu. Nombor dua, mereka perlu peka kepada isu sebenar dan mengambil iktibar supaya perkara sebegini tidak berlaku di rantau ini. Apa yang kita nampak sekarang ialah belia Malaysia, tak kira agama dan bangsa, menunjukkan solidariti dan tunjuk perasaan secara aman, melalui berdoa, menderma, perkongsian maklumat, ibar bendera dan sebagainya. So itu yang kita nampak sekarang. Sebelum kalau kita tengok beli-beli yang sebelum ni dengan solidariti mereka yang dalam isu ni, pasal peperangan ini bukan berlaku tahun ini saja. Dalam 20 tahun sudah berlaku, tidak silap saya, lebih kurang dalam 3 atau 4 kali peperangan sebenarnya ini sudah berlaku di tanah itu. Tapi solidariti yang ditunjukkan sekarang, kita nampak dia pun solidariti itu memang orang panggil memang kekeras. Dia menunjukkan tidak kepuasan mereka maksimum. Itu yang saya nampak. Tak mampu untuk bantu di Gaza, tapi apakah cara lain yang boleh kita buat sebagai sokongan? Dari segi ekonomi mungkin, apa yang boleh kita lakukan? Kita pernah dengar juga berkaitan dengan boykot saja produk keluaran Israel. Adakah itu sesuatu yang sangat efektif? Kalau kita ikutkan, kalau boykot itu, saya tidak bersetuju sangat dalam isu ni. Pasal kalau kita nak boykot saja barangan-barangan daripada pihak daripada Israel itu, tidak akan mendapatkan hasil untuk kita. Kerana ramai yang rakyat Malaysia bekerja di dalam barangan atau perkhidmatan yang daripada Israel. Itu akan menjejaskan ekonomi ataupun secara pekerjaan di orang Malaysia. So apa yang kita patut ialah patutnya kita seluruh dunia ni sekarang ni tidak harus terbatas kepada bantuan kebajikan dan belas kasihan saja. Penyelesaian yang kita boleh buat ialah negara-negara OIC dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu harus mencari satu jalan penyelesaian secara mendalam supaya negara-negara lain untuk membantu membangunkan sosioekonomi mereka. Itu yang akan dapat menyelesaikan
masalah mereka dalam jangka masa yang panjang. So dalam jangka masa pendek, kalau kita boikotkan barangan daripada keluaran daripada Israel, tidak akan mendatangkan hasil yang tepat. Bagi Majlis Belia Hindu Malaysia sendiri, apa yang dilakukan dalam isu ini? Dalam isu ini kita bergabung dengan Majlis Belia Malaysia untuk menderma daripada orang awam dan belia-belia untuk membantu menyelesaikan masalah mereka untuk jangka masa pendek. Dan kita juga membantu dalam kita punya suara belia, khususnya suara Majlis Belia Malaysia kita dalam isu ini. Ya, okey. Dan saya pasti juga setiap agama dan kepercayaan suka untuk menyuburkan budaya berkasih sayang dan saling berbuat adil antara satu sama lain. Peranan anak muda juga belia negara ini untuk terus menjaga kemakmuran yang sedang kita nikmati. Apa yang lagi yang boleh kita lakukan untuk suburkan rasa kasih sayang, cinta, hormat menghormati di antara satu sama lain? Ya, 100% betul. Saya memang menyokong yang ini. Kerana generasi sekarang patut belajar daripada generasi yang sebelum ini, nenek moyang kita yang sekian lama mempertahankan keharmonian dan kemakmuran negara kita sejak kita merdeka. Kita patut belajar daripada mereka bagaimana kita melahirkan satu generasi yang kita duduk sekarang secara aman dan damai, supaya generasi ini mendukung aspirasi kepada generasi yang seterusnya. Itu yang patut mereka. So kita semua patut kepada rukun negara kita yang mendukung keharmonian dan kemakmuran negara kita. Ya, baik. Apa yang berlaku ke atas rakyat Palestin ini membuka mata rakyat Malaysia sendiri, khususnya umat Islam dan sesiapa sahaja untuk melihat dari sudut kebebasan, hak asasi, kemanusiaan, keadilan dan pelbagai aspek lagi. Tidak hanya melihat kepada agama semata-mata. Apa yang boleh kita rungkaikan pada pandangan Encik Arun, kesudahan konflik di antara Palestin Israel? Apa yang diharapkan? Harapan kita ialah kedua pihak duduk semeja, dapat menyelesaikan pertelingkahan mereka secara aman dan damai, supaya generasi mereka hidup aman dan damai. Pasal kalau kita bergaduh, kita bertelingkah, untuk apa? Untuk sebidang tanah sahaja ke? Ataupun kita nak melahirkan satu kawasan ataupun negara yang berbilang kaum bangsa menikmati hidup mereka. Itu menjadi persoalan dia. So untuk mereka, pasal kalau generasi ini sekarang bergaduh, berperang sesama sendiri, ia akan berpanjangan untuk berapa lama. Mereka harus fikir untuk berapa lama mereka nak berperang, untuk apa mereka berperang. Mereka patut beriktibar untuk pendamaian supaya generasi mereka hidup aman dan damai. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Encik Arun Kumar kerana bersama-sama kami membincangkan berkaitan dengan isu Palestin Israel ini. Perjuangan sejagat diperlukan. #Free Palestine. Yang penting sekarang kekejaman pendasan ini perlu berakhir. Cukuplah masyarakat antarabangsa berdiam diri. Apa yang berlaku sekarang ini adalah jenayah perang. Boleh dikatakan jenayah terhadap kemanusiaan, bukan lagi serangan terhadap agama itu sendiri. Jadi sama-samalah kita doakan yang terbaik. Semoga isu ini, pertumpahan darah ini dapat berakhir. Baiklah, sampai di sini dulu untuk Ruang Bicara. InsyaAllah ada masa ada ruang kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.